Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada semua hadirin maupun yang berada di rumah ataupun di tempat kerja. Jadi saya ingin mengucapkan salam Jumaat dan saya rasa tidak terlalu awal lah untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua hadirin yang berada di dalam talian. Jadi untuk program kita pada hari ini iaitu CDL, Hands-on Online Session, siri yang ke-27. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua. Jadi untuk pengetahuan semua, CDN ini ialah Connecting Dots Learning yang mana sangat penting bagi kita semua. Jadi untuk sesi yang pertama, saya tanpa membuang masa ingin menjemput Datuk Dr. Mehander Singh untuk menyampaikan sesi snippets. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih dapat bersama pada hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah What does good look like? Kita selalu gunakan perkataan good. Kita boleh kata murid yang baik, cikgu yang baik, sekolah yang baik dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak menilai baik kita tu? Bagi setengah orang, baik itu seperti terpapar pada slide yang pertama ni, excellence. Excellence tu, kecemerlangan tu, apa tahap kecemerlangan? Atau nak mediocrity, kesederhanaan saja. Bila kita kata sederhana, bila kita kata baik, bila kita kata cemerlang. So, apa maksudnya dan sejauh mana ia membawa kualiti yang terbaik yang kita harapkan? Adakah excellent berarti 5 bintang atau good yang berarti 5 bintang? Dalam apa jua kita buat? So, ini adalah satu perkara yang penting yang harus kita lihat kerana kita adalah pendidik. Adakah kita puas dengan our good? Dengan good yang kita tafsirkan? Kalau kita mengajar, apakah goodnya? Apakah kehebatannya? Bagaimana kita menilai perkataan good ini, baik ini? So, kita kena cari pentafsiran kita sendiri dan kita kena juga align atau rapatkan jurang di antara apa yang diharapkan dengan apa yang kita sebut tu sebagai good atau baik. Kalau dalam syarikat atau dalam perniagaan, mereka ada KPI. Mungkin ada juga sekolah, ada juga dalam pendidikan atau apa. Kita letak KPI juga. Di sekolah kita buat analisis keputusan dan kita letak satu target dan kita harap kita boleh capai sasaran itu. Itu merupakan, kalau kita capai sasaran itu, maka kita rasa we are good. Mungkin itu penilaian pada asasnya. Bagaimana kita mentafsirkan, how do we determine good, right? Dan adakah good kita itu, kalau seseorang tu tanya, how good is good? Let's take the next slide, please. Saya rasa kalau kita naik kapal terbang, orang kata, I think it's okay. The plane is okay. Adakah kita rasa selesa with that good? Atau kita sudah pastinya kalau naik kapal terbang nak zero defect? Tidak boleh ada defect because you're in the air. Jadi segala pemeriksaan, every check that is done has to be imperfect. Dia tak boleh, I think it is okay.
Dia kata, I think it is okay, itu akan membuat kita rasa curiga lah. So, dalam pendidikan, kita harus ada satu um, pertanyaan pada diri kita, bagaimana kita nak mentafsirkan baik juga. So, bagi setengah orang, kalau kita dapat kurangkan kesilapan, error, human error, mungkin itu merupakan satu daripada cara kita nak menetapkan good itu, baiknya. Bagaimana kita letakkan checkpoint atau precaution, note, caution dan sebagainya untuk elak daripada kita turun daripada apa yang kita sebut sebagai good. So we need to have our own criteria untuk good dalam situasi organisasi kita. Tetapi ingat, kita selalu juga dengar orang kata kita tak boleh shock sendiri. Kita ingat we are good. Tapi bila kita banding sedikit dengan suasana persekitaran yang sama, nampak macam kita ketinggalan. So our good is not really that good. So we have to always question ourselves tentang how good are we, how good is our good. Right? Dan dalam banyak siri sebelum ini saya sebut tentang dua istilah yang digunakan dalam pengurusan di negara Jepun. Satu ialah Kaizen. Kaizen ialah continuous improvement. Lepas itu ialah Kodawari, iaitu perfection of improvement juga. Perfection. Jadi you want to go towards perfection. Walaupun kita tahu nak jadi perfect tu amat susah. Tetapi diutarakan bahawa kalau kita cuba nak ke arah perfection, kesempurnaan, maka kita akan berusaha untuk menetapkan prosesnya adalah paling terjaga proses itu. Supaya kita tidak lakukan error dan sebagainya. Satu daripada tagline saya semasa bertugas dulu ialah we are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. So baik, bila orang kata manusia yang baik, apa tafsirannya? Kalau kita kata sekolah yang baik, apa tafsirannya? Guru yang baik, good teacher, apa tafsirannya? Kepimpinan sekolah yang baik, apa tafsirannya? Pembelajaran yang baik, apa tafsirannya? Pengajaran yang baik, apa tafsirannya? Pengurusan sekolah yang baik, apa tafsirannya? Murid yang baik, apa tafsirannya? So saya tinggalkan anda dengan semua soalan-soalan ni kerana kita tak boleh terima one size does not fit all. Saya tak boleh kata, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kriteria baik guru yang baik ialah sebegini. Now you know bagaimana anda nak tafsirkan diri anda atau rakan-rakan anda atau dalam organisasi anda. Baik ini. So find your own true north. Kita amalkan Kaizen, kita nak ke arah Kodawari, perfection. So kalau saya seorang guru PJ, to me a good PJ teacher, saya guru PJ bertahun-tahun. My first degree is in pendidikan jasmani dan perdagangan. So I never forget my roots. Cikgu PJ turun ke Padang, pastikanlah alat semua ada dah. Cikgu ada di situ dan cikgu ajar kemahiran yang berkaitan dengan topik yang nak diajar, permainan yang nak diajar. How do we have a good PE lesson? Bagaimana murid terlibat sepanjang masa 25 minit academic ALT, kita panggil academic learning time on task. Atau datang mula-mula murid dah berdiri untuk 3 minit, cikgu belum ada lagi. That's not a good PE lesson. Cikgu dah ada sebelum murid turun dah, alat dah ada. Okey, dia turun, okey, take the hockey ball, habis, okey, dribble. Masih menunggu semua datang. Saya tahu bahawa murid kalau sekolah rendah atau sekolah menengah pun sama, bila dia turun untuk PJ, adrenaline tu is very high. Dia nak turun, dia nak main. Kita suruh dia berdiri.
dengarlah kita punya ceramah 5 minit. PJ is not about ceramah. PJ yang melibat education through the physical. So, untuk setiap, kalau ini guru PJ, what about guru matematik, guru sejarah dan sebagainya. Bagaimana kita nak mulakan dengan set induksi kita, apa kita panggil sponge activity yang kita nak buat untuk menarik minat murid terhadap pelajaran pada hari tersebut. So please find your own answers. Di luar sana ada banyak ilmu untuk anda menetapkan jenama anda sendiri. Guru, find out what is a good teacher. Kalau kita nak ambil satu ruang yang lingkup yang lebih besar, apakah bila kita kata manusia yang baik, apa maksudnya? Adakah kita nak define good dengan KPI, itu terpulang kepada kita. Good kita kalau kita nak define. That's up to you. It's not wrong. But find your own definition dan pastikan definition kita tu tidak jauh daripada kecemerlangan. Kita tak mau mediocre. Kerana manusia gregarious, ada banyak kebolehan, ada potensi. Kita nak letak sasaran-sasaran yang menasabah, yang boleh dicapai, yang memberi cabaran kepada diri kita, kepada organisasi kita. Kalau kita nak kata, okey, setakat 80% boleh lulus SPM, but why 80%? Why not 90%? Why not 95%? Kalau kita letak sasaran-sasaran yang tertentu. Adakah kita gunakan headcount dan itu menjadi KPI kita? Fikir-fikirkanlah bersama. Next slide, please. Ada seorang kata, when I read a good book, it's like traveling the world without ever leaving my chair. That's a good book. Buku tu boleh bawa anda menggembara, tapi sebenarnya anda ada di kerusi yang sama masa nak baca buku. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut banyak kali di negara Finland, it's all about positive, positive, positive. There is nothing negative bila nak memangkinkan semangat dalam kanak-kanak. Sudah pastinya ada sesuatu kelebihan dalam kanak-kanak. Dan jangan lupa, it's easier to build strong children than to fix broken adults. So tugas kita sebagai guru ni adalah sangat penting. And kita tak boleh tinggalkan ilmu because reading is thinking. Right? We must always read. Kita harus dapat ilmu. No one can hand you experience, but people can hand you books. Orang boleh beri anda makalah, majalah dan sebagainya. Books are the training weights of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. So remember, finally, look good, feel good, do good. Hari ini tajuk kita tentang good. So tak salah juga ya, for teachers to look good always. Pada hujung minggu, besok, lusa pergi beli baju baru untuk hari Senin. And for lady teachers, yes, it's okay to spoil yourself dengan makeup yang baru. Why not? Nothing wrong in that. Dan remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih ucapkan kepada Datuk Dr. Mehander Singh di atas perkongsian bagi sesi yang pertama kita, iaitu dots learning. Jadi tanpa membuang masa, saya akan meneruskan kepada sesi kita yang kedua, iaitu sesi pembentangan oleh Puan Saraswati Sinasami. Jadi sebelum saya menyerahkan kepada pembentang kita, saya ingin memperkenalkanlah pembentang kita, iaitu Puan Saraswati. Ini merupakan pensyarah akademik dari Jabatan Kecemerlangan Akademik, yang mana merupakan juga pensyarah matematik di IPG Kampus Pulau Pinang. Dan beliau akan membawa tajuk yang merupakan ChatGPT versus FileGPT, trend ilmu masa kini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkan kepada Puan Saraswati. Dipersilakan. Alright, selamat petang dan selamat sejahtera.
So, jadi saya teruskan saja. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga yang berada dalam Zoom kita ni. So, untuk petang ni saya akan buat satu perkongsian berkaitan dengan ChatGPT versus FileGPT. Selalunya kalau versus ni kita ingat comparison. So, selain comparison, saya juga nak bagi perkongsian berkaitan dua aplikasi ini di mana dia sebenarnya boleh membantu kita. Jadi first of all, biar saya share dulu saya punya screen. Sekejap Alright, so kalau ada apa-apa soalan boleh je buka mic ke tanya ke sebab saya tak nampak kan, saya nampak screen saya. Jadi tajuk saya pada hari ini adalah ChatGPT versus FileGPT seperti mana yang saya bagi tahu tadi. Selain daripada kita nak buat sedikit comparison dia sedikit saja, tapi sebenarnya ChatGPT dengan FileGPT ini dia akan membantu, dia saling membantu dan dia akan jadi it comes together dan dengan menggunakan dua-dua aplikasi ini kita sebenarnya akan belajar tentang trend terkini, macam mana menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan ilmu. Especially bila kita sebagai pendidik, warga pendidik, tak kiralah di mana, di sekolah ataupun pensyarah atau di mana sahaja. The moment kita adalah pendidik, kita memang kena upgrade dan kita perlu guna apa sahaja trend terbaru untuk menjadikan kita lebih relevan. Alright, so kalau kita tengok balik, kita tengok dahulu, bermulanya macam mana, very basic. Saya bagi contoh yang berkaitan dengan matematik sebab saya adalah pensyarah bidang matematik. Jadi saya punya contoh pun lebih related to maths. Okay, bermulanya macam calculator impact. Kalau untuk orang dahulu, zaman dahulu sebelum wujudnya calculator itu, mereka menganggap bahawa untuk mereka menghafal number tables. Sebelum tu saya minta maaf saya punya slide semua dalam bahasa Inggeris tapi kita akan saya akan explain juga dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita tengok, okay, saya teruskan. Kalau kita tengok pada zaman dahulu mereka akan hafal. Mereka rasa itu adalah satu benda yang pride mereka untuk tahu number tables from 1 to 20. Alright? Tapi selepas berlakunya invention of calculators dah tak ada keperluan untuk memorize table. Jadi kita dah boleh terus tekan calculator. Contohnya macam saya masa kat sekolah rendah dulu, saya memang congak, kita kata congak kan. So bila pergi sekolah menengah dah mula guna calculator. Jadi sekarang kalau kita tengok sekarang ni pun pelajar banyak guna calculator. Kadang-kadang 2/1 pun tekan calculator. So as the technology improvise, dia ada beberapa perubahan. So what about internet? This revolution was scarier than that of calculator. Sebab calculator itu benda basic. Dia sebenarnya ada satu saja material untuk kita, satu bahan yang mereka cipta untuk solve one particular thing which is the number table. Tapi internet ni, dia sebenarnya adalah satu search engine yang mana dia telah mengurangkan keperluan pelajar untuk reading and learning habits for some duration. Right? Jadi pelajar dia tak perlu spend a lot of time untuk mencari ilmu. Ilmu jadi di hujung jari. Apabila wujudnya internet, buku-buku secara fizikalnya dah mula kurang sebab kita dah mula guna virtual. Dan tetapi kita kena tengok daripada negatif saja akan berlaku sesuatu yang positif. Seperti mana book sales tu were reduced, at the same time berlakulah innovative reading solutions macam smartphones dan Kindle. Iaitu kita menggunakan tablet untuk buat bacaan. Ini contoh yang berkaitan dengan internet. So, apa yang kita nampak, revolusi itu akan sentiasa berlaku. Revolusi teknologi akan sentiasa berlaku dan kita sebagai warga pendidik, kita tak boleh kita terus kekal mengikut zaman kita belajar. We have to always upgrade ourselves according to the current generation. Kita tak boleh ikut cara macam saya belajar dulu, tak boleh. Saya kena ikut generasi sekarang ni, iaitu generasi alpha. Jadi first of all, sekarang ni artificial intelligence ini adalah benda yang dah lama sebenarnya. Mungkin kita rasa benda tu baru sebab kita baru nak dengar banyak kali. Jadi kita rasa baru, tetapi sebenarnya perkara ni dah lama. Sekarang dia dah pergi dekat very specific, artificial intelligence pun dah ada 3-4 bentuk dah sekarang ni. So in general, artificial intelligence is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. Iaitu ini adalah kecerdasan buatan di mana kita akan menggunakan computer science. Kita akan menggunakan computer science
di mana dia akan berfikir seperti manusia. Dia adalah mesin tapi berfikir seperti manusia. Dia ada satu lagi benda baru juga. Kenapa saya bercakap tentang natural language processing? Sebab hari ni kita kan nak cakap pasal ChatGPT dengan FileGPT. So bila kita nak cakap pasal ChatGPT dan FileGPT, dia bukan sekadar artificial intelligence tapi juga melibatkan satu perkara baru iaitu NLP, Natural Language Processing. Apa itu NLP? Is defined as the ability of a machine to analyze, understand and generate human speech. Bermaksud, dialah kebolehan mesin itu untuk menganalisis. Dia akan berfikir macam manusia, memahami dan dia akan reply balik. Reply balik seperti mana kita manusia juga bercakap. Jadi, kalau kita tengok pada AI dan kita relate dengan NLP, berlakulah kewujudan chatbots. What is chatbots? Okay, chatbots ini adalah artificial intelligence based system that can communicate and respond to users questions or instruction. Ini yang paling penting. Chatbots itu adalah kita akan bercakap, dia akan berkomunikasi dengan kita dan dia akan memberi respon. Di mana respon kepada persoalan ataupun arahan kita. So dia akan memberi yang respon yang berkaitan. Alright, dan dia juga boleh proses incoming messages, interpret users intention and generate relevant responses. So dia almost same lah kan. Okay, contoh macam chatbot sini, sebenarnya chatbot sini dari zaman dahulu dah ada. Kalau kita tengok, contohnya seperti Apple. Okay, bila Apple ni, apa beza chatbot yang seperti ChatGPT, FileGPT dan sebagainya dengan virtual assistant ini adalah, okay, kita tengok kalau contoh macam Apple ni, kita ada Siri. Kita selalu kata hey Siri kan. Okay, hey Siri ni contohnya macam a virtual assistant developed by Apple. Alright, dia helps users search for information, send messages, view weather reports or perform any other task. That means kita macam very specific. Sekejap, saya punya Siri pula ter-on. Sekejap. Okay. So bila saya sebut nama dia, saya punya Siri pun ter-on pula. Okay, so dia adalah satu assistant dalam kita punya application, kita punya device, dia application yang mana kita akan memberi arahan kepada dia dan dia buat kerja untuk kita. Kita tanya soalan, dia akan jawab. Tapi dia lebih kepada task dia tu limited. Contoh macam Amazon. Amazon pun ada Alexa. Kalau kita tengok kan, Alexa ni, kita tengok kalau luar negara banyak. It's a chatbot for Amazon Echo Smart Speakers di mana dia boleh interpret and respond to voice commands. Sebab itu bila kita tengok Alexa tu, bila kita nak sebut, kena sebut dengan sangat clear. Sebab dia menerima arahan, so perkataan yang disebut itu kena jelas. Dan Alexa ni dia help dengan home automation, music playback dengan information search. Contohnya macam kalau kita tengok gambar-gambar kan, kita tengok dia kata, okay Alexa please switch on the light. So dia akan on the light. So dia menerima arahan dan dia buat. Okay, begitu juga dengan Google Assistant. Bila Google Assistant, a virtual assistant developed by Google, it's the same thing. Virtual assistant ni sama sahaja, dia adalah permulaan chatbot. Kalau kita tengok kan app-app yang berkaitan dengan macam AirAsia, semua tu kat bawah tu kita ada. Kalau yang latest ni masa COVID ni, kalau kita tengok KWSP, EPF pun ada chatbot. So kita bertanya dan dia menjawab. Tetapi jawapan dia tu very limited. Dia macam ada fix. Hanya certain part saja yang dia boleh yang telah diprogramkan. So, yang hari ini saya nak bercerita pasal ChatGPT dengan FileGPT. Saya sekadar berkongsi apa yang saya tahu. Kenapa ChatGPT dengan FileGPT ini penting? Penting kepada kita sebagai warga pendidik, especially bila kita adalah warga yang perlu sentiasa mencari ilmu. Okay. Pertama sekali kita explain, dua aplikasi ini adalah AI based language model developed with deep learning model. Itu yang membezakan dia dengan virtual assistant. Dia mempunyai language model dengan deep learning dan dia adalah chatbot yang multilingual. That means dia tak fix kepada satu language sahaja. Kita boleh guna bahasa Inggeris, bahasa Tamil, any language in the world. If I'm not mistaken, about 40 languages untuk ChatGPT. Dan dia juga melalui data analysis and modeling, it can understand questions, dia akan memahami apa yang kita tanya, dia akan generate instructions and answer and learn. Yang ni yang paling penting, dia akan learn from incorrect
answers. Okay, so kita tengok pada ChatGPT. ChatGPT ni dia adalah satu NLP application. Okay, saya rasa banyak kita dah dengar ChatGPT dari lama. Dia sebenarnya telah launch pada bulan 11 pada tahun lepas. Sangat-sangat hewok lah masa tu. Mungkin kat Malaysia ni kita tak dapat nak macam adapt masa tu sebab kita ambil masa. Alright. Tapi kalau kita tengok betul-betul dekat UPM dah keluarkan satu kata apa macam mana panduan di mana dia membenarkan pelajar dia untuk menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran mereka. So jadi kita kat sekolah dengan mungkin IPG sendiri, kita pun kena get ourselves updated to stay relevant. Okay. Kalau kita tengok even UNESCO International Institute for Higher Education pun mereka telah keluarkan satu panduan untuk menggunakan ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education. Dan yang ni about like 50 pages sebenarnya. Yang ni kalau kita pergi kat internet boleh download. Okay, dalam tu ada dinyatakan macam mana nak menggunakan ChatGPT. ChatGPT ni dia macam recognized to be used in learning. Sebab dia sangat advanced kan. Dan sebenarnya bukan ChatGPT je. ChatGPT dia ada macam someone macam kawan-kawan yang sama macam Google Bard. Juga ada macam Perplexity. So kita tengok yang mana yang kita rasa selesa. Okay, ini adalah rupa ChatGPT. Alright, this is how it looks like bila kita buka nanti. So kita tengok kat sini, ChatGPT ni walaupun hebat-hebat dia ada limitations juga. Limitation dia may occasionally generate incorrect information. Jadi apabila kita terima satu maklumat dalam ChatGPT, kita kena berhati-hati, kita kena check balik certain parts. Mungkin kita ada maklumat yang kita terima tu kita kena semak semula juga. Dan it may also occasionally produce harmful instructions sebab dia adalah komputer, dia adalah mesin yang boleh mengeluarkan instruction yang bias sebab dia mengambil maklumat daripada internet itu. Dan untuk juga dia punya knowledge adalah limited to events before 2021. Jadi dia tak ada yang latest 2022, 2023 tu mungkin tak ada. Alright. So dan kalau kita tengok di sini nanti kita akan buat hands on nanti. Kelebihan dia ialah dia auto save. ChatGPT ni akan auto save dan kita boleh save, kita boleh delete. Kalau kita tak nak kita boleh delete. Alright. Dan yang kedua adalah app yang saya nak bagi kita ialah pasal FileGPT. FileGPT ini adalah satu app yang di mana kita boleh upload PDF kita. Kita kan kadang-kadang kita ada banyak buku yang online kan. Kita download dari PDF drive ataupun artikel dalam internet. Ada banyak perkara untuk ilmu yang kita cari yang dalam bentuk PDF. Dan kita kadang-kadang kita tak ada masa untuk read all maybe 50-60 pages. Kita tak ada masa. Dan kita mungkin nak cari perkara tertentu saja dalam artikel itu. So apa yang kita boleh buat adalah kita mungkin boleh menggunakan FileGPT. Ada banyak app yang sama macam ni. Seperti chat PDF pun ada. Cuma untuk hari ini saya rasa FileGPT saya nak tunjukkan pasal FileGPT sebab kita boleh upload PDF, kita boleh upload dokumen, even dari YouTube pun boleh. Kalau tapi yang version yang YouTube dengan audio ni kita belilah, kita buat monthly payment. Kalau yang free version cuma PDF dengan dokumen. So nanti saya akan tunjukkan hands on sedikit. So nanti boleh tengok. So this is how it looks like untuk file PDF. Alright, file GPT. This is how it looks like in the beginning. Kita akan upload kita punya dokumen yang kita nak bincangkan. Dan kita boleh tanya soalan dan boleh jawab. Dia sama macam ChatGPT. Tetapi apa perbezaannya? ChatGPT kita tanya soalan dan dia jawab. Untuk FileGPT kita akan upload bahan yang kita nak bincangkan. So it's very specific. This is the book that I want to discuss, maybe 500 pages. Jadi instead of me going through all 500 pages, saya boleh upload kat sini dan saya boleh tanya soalan dan app ini akan terus memberi jawapan spesifik kepada apa yang saya nak tahu. So kita menggunakan kedua-dua app ini, apa yang kita boleh buat? Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Tapi untuk yang session ini, kalau mengikut UNESCO apa yang dia bagi adalah
pertama sekali dia kata kita boleh guna writing up. Kita boleh improve our writing qualities, reformat citations and references, translate writing. Memang app-app ini sangat membantu untuk kita penulisan kita. Tak kiralah saya sebagai pensyarah matematik atau anda sebagai pensyarah bahasa atau pensyarah atau guru any subject. Kita boleh improvise penulisan kita. Apa yang kita nak tulis, apa yang kita nak cuba cakap kepada student atau anyone else. And then kita juga boleh buat research design, kita boleh generate idea. Sebab selalunya apa yang berlaku adalah kita tahu ada something tapi we need someone to help us to generate. Dari situ kita boleh jadi lebih kreatif, but it's the starting point. So benda ini yang selalu yang jadi masalah. Jadi kita meminta bantuan dengan ChatGPT. Dan dia boleh suggest data sources sebab kat internet kan banyak benda kan. Banyak sources dia. So dia akan bagi yang lebih spesifik. Kita juga boleh buat, tadi satu research design, one. Then number two is data collection. Search archives and data sets, translate sources into other languages. Kalau ada perkara yang dalam bahasa Inggeris, kita boleh translate ke bahasa Melayu. Dan kita boleh minta dia translate atau explain mengikut pemahaman kita. Maksudnya boleh untuk umur 5 tahun, 10 tahun. Jadi dia akan simplify dia punya explanation. And then yang ketiga adalah data analysis. Kita boleh suggest themes or topics for analysis. Nanti kita akan tengoklah bila saya buat hands on tu nanti. Yang paling penting, you must understand, tak kiralah apa pun chatbot yang kita ada sekarang ni, chatbot yang melibatkan NLP iaitu Natural Language Processing ni, yang paling penting adalah kita mesti secara asas ni mesti ada basic knowledge, foundational knowledge itu mesti ada. Kenapa perlu ada? Sebab dengan mempunyai knowledge yang asas itu, kita sebenarnya akan mampu untuk we will be able to create effective prompts and understanding results. Maksudnya prompts itu adalah cara kita bertanya soalan. Sebab itu kita kata bila kita mengajar di kelas pun kaedah penyoalan itu sangat-sangat penting. Bukan sahaja pada manusia, pada anak student, tapi juga pada mesin atau application seperti ChatGPT. Apa yang kita tanya, itulah yang dia akan jawab. Jadi apa yang kita mahu itu, kita mesti tahu bagaimana nak tanya secara spesifik. Jadi we can always improvise the way we ask questions or prompts. Given the right prompt, you can develop classroom activities, discussion questions and rubrics. Even rubrics. Kalau kita nak tengok, sekarang kan kita ada PBD. Kalau kat sekolah kita ada PBD. Kalau kat IPG kita ada banyak assignments yang kita akan berrubrik. Mengikut kemahiran-kemahiran. Kita ada banyak kemahiran, 9 kemahiran. Kemahiran insaniah kita juga ada yang A, F, psikomotor dan sebagainya. So rubrik-rubrik itu sangat spesifik. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu susah. Jadi kita boleh gunakan kedua-dua ini. So let's look at the impact sebelum kita pergi kepada hands-on nanti. Impact of ChatGPT and FileGPT in our education system. First, yang paling penting dia adalah personalized learning. Okay, dia boleh memberikan satu, sebab kita tengok pada generasi sekarang ni, it's not like satu kaedah pengajaran untuk semua. We have differentiated learning, kita cater according to each individual's need. So berlakulah personalized learning kat sini, di mana student itu sendiri atau kita sendiri pensyarah atau guru, kita boleh fokus kepada specific questions and problem. Sebab walaupun kita semua cikgu, kita semua ada ilmu yang sama, kita menerima skills yang sama, DSKP yang sama, tetapi customer kita iaitu student kita, mereka mempunyai needs yang berbeza dengan environment yang berbeza, background yang berbeza. So dalam situasi yang sebegitu, kita akan memerlukan kaedah pengajaran yang berbeza. So that is where personalized learning is very important. Jadi dengan ChatGPT, it can provide different answers and explanation. Dan kalau pensyarah sendiri, cikgu atau pelajar, saya sangat encourage student saya untuk guna ChatGPT. Sebab saya rasa dia boleh cater needs diorang itu, di mana mereka ada immediate access to teachers or other tutors. Walaupun saya tak ada, dia masih boleh belajar. Dia masih boleh mendapatkan ilmu. Seperti bercakap dengan teacher. And it's fast and effective. Kita tahu bahawa zaman sekarang internet is a necessity, seperti mana kita rasa dia adalah, internet sekarang ni dah jadi satu basic needs seperti mana makanan, minuman dan sebagainya.
So internet pun dah jadi sebegitu. Everybody has handphone, everybody has internet. Not like those days. Now handphone it comes with internet kan. So dalam chatbots ini, as we set up our issue, chatbots walks them through the process and answer questions. So apa dia tanya terus dapat. Fast and effective. We don't have to wait. Kalau those days kita kena tanya someone and you have to wait like, sometimes you have to wait for minutes, you have to wait for them to reply. Now it's not. Okay? And it can assemble all the informations, enhancing problem solving skills, and sparing the students from having to do additional research. Maksudnya dia tak perlu cari banyak kali. Terus tanya dan terus dapat. The knowledge is on their fingertips. Obviously, it saves time. It is always available. Maksudnya kita berdapat malam, pagi, anytime. Okay, it's not like you have to go to school to get the knowledge. And it also helps students to get immediate help whenever they need it. And or even time or situation does not allow for immediate human assistance. Yalah, macam kat rumah, malam cikgu tak ada kan. So they can take this. Alright. And then it also provides support who have limited access to educational resources. Usage is simple. ChatGPT nanti saya tak pasti if warga yang berada dalam session kita ini biasa guna atau tidak. Saya assume semua biasa guna. Jadi it's quite a simple one. It's designed to be very basic and intuitive. And because of that, dia kalau kita nak tulis essay pun dia akan jadi super easy untuk anak-anak kita or students. It also provides feedback. Jadi through interactive communications, students can practice the target language, especially untuk language. Kita boleh develop our writing skills and thus enhancing our learning experience. Untuk kita sebagai cikgu atau pencara or any warga pendidik secara umumnya, it helps teachers to produce support materials and resources. I think most of us sebenarnya adalah cikgu yang sangat baik. Kita adalah orang yang boleh memberi pendidikan dengan cara yang baik. Tapi cuma kita mungkin ada masalah untuk mencari material yang ataupun resources. Kita mungkin rasa macam kita tak kreatif. So this chatbot will help us because I can tell it what I want. And dia akan reply balik, dia akan beri jawapan untuk cater apa yang saya nak. Jadi dia contohnya macam supplementary materials boleh cari. Then dia akan bagi sources, kita boleh terus cari di internet. Dan kita juga boleh dapatkan exercise. And ini memberi peluang untuk saya menyediakan bahan untuk pelajar saya mengikut pemahaman mereka according to their level. Alright? So most importantly kalau macam kat IPG, saya guna juga untuk generate test and assignments. Okay, kita kena tengok dalam ChatGPT macam ni, dia pun kalau kita tengok cognitive level kita ni kita buat sampai 6 level ikut taxonomy Bloom kan, revised taxonomy Bloom ni kita ada 6 level. So untuk ChatGPT ni dia selalunya akan bagi dari C1 until C3, which is from know, understand to apply. So untuk level yang 4, 5 and 6 ini kita yang akan create the question. But at least until C3 tu kita dah ada, kita dah tahu dah. Dia boleh generate questions and the system juga akan provide answer. Jadi this can test students' knowledge and help teachers monitor students' progress. At least kita tahu sampai C3 tu dia boleh buat. Dan most importantly for us, it will be a very good research tool. They can use chatbots to ask questions about research topics and we can always expand our own knowledge. Nanti saya tunjuk, okay, now let's try some hands-on. Saya nak tunjuk contoh macam yang saya gunakan untuk di IPG. Okay, contoh Okay, jap. Look at this Saya rasa jap saya off WhatsApp. Contoh, okay, kita pergi ChatGPT. Saya assume saya log out dulu. Okay. Kalau kita tengok, kita terus open kat chat, openai.com. So kita akan ada kat sini. Kalau yang tak ada account, boleh terus tekan sign up. Dan kita boleh continue with Google. Boleh juga guna email Delima. MOE tu boleh guna. Okay, macam saya dah daftar, saya guna yang pembelajaran iaitu satu email kami di IPG. Okay, dah keluar macam ni.
Okay. Bila dah keluar macam ni, macam kat IPG ni, kita selalunya kita ada buat capacity pedagogi pembelajaran bermakna, KPPB. So macam mana saya menggunakan ChatGPT ini untuk membantu saya untuk prepare untuk kelas saya, untuk KPPB dan sebagainya. Contoh, okay, kita tekan dekat new chat. Okay, new chat Jadi untuk semester ni saya ajar trigonometri. Paper trigonometri untuk pelajar persediaan. Jadi apa yang saya buat, saya prompt. Saya tanya kat ChatGPT, hi there, boleh tengok So ChatGPT ni dia akan reply, okay, kenapa dia boleh sebut nama saya? Kalau tengok sini dia kata, hello Cyrus, how can I assist you? Kenapa dia boleh sebut nama saya? Sebab dekat sini, kita pergi dekat setting. Sekejap, buka setting. Kita pergi tekan sini, kita tengok custom instruction. So dekat custom instruction ini, sebenarnya saya besarkan sikit hopefully you can see. Saya ada tulis kat sini, I am a mathematics academic lecturer teaching in Teachers Training Institute. Kenapa saya bagi tahu dia career saya? Sebab nanti bila saya tanya soalan dekat ChatGPT ni, saya nak dia memberi respon yang berkaitan dengan saya sebagai seorang academic lecturer. Saya tak mau jawapan yang terlalu umum. Jadi bila ChatGPT dia tahu saya adalah academic lecturer, jadi dia tanya kat sini, how would you like ChatGPT to respond? I would like to be addressed as Cyrus. Sebab tu dia panggil hi Cyrus, and the responses should be academic based and with proper references. Jadi saya dah narrow down cara ChatGPT tu reply kat saya. Jadi saya tak mau dia bagi maklumat-maklumat yang tak berkaitan. So dekat sini bila dah macam tu, kita save. Sebab tu dia kat sini boleh keluar hello Cyrus. Jadi nanti rakan-rakan pun boleh buat sebegitu. Okay, jadi sekarang macam ni kan. Okay, jadi saya bagi kata dia paper trigonometry. Can you give me a big idea related to trigonometry? And sebab bila kami buat KPBB ni, kita akan ambil topik kita akan cuba relate dengan real life situations. Jadi saya cuba bagi, can you give me a big idea related to trigonometry and katakan sustainable development goals. Sustainable SDG lah kan, SDG 2030. Jadi kita ambil saja apa-apa topik yang di luar. So bila kita tekan. So dia bagi kat saya banyak. Nampak dia keluar. Mungkin rakan-rakan boleh guna untuk kat sekolah. Kat sekolah mungkin you want to find some topic. Ada program kat sekolah. Jadi kita nak satu tema. Jadi kita nak tema berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mungkin STEM kat sekolah tu. Jadi kita cuma perlu type di soalan ni. Jadi cara kita tanya tu, tengok tak? Can you give me a big idea related to Trigo and SDG? Bila saya bagi situasi ni very specific, dia terus bagi kat saya. Contoh macam ni. Dia kata, okay, one significant idea is optimizing renewable energy source. Memang Malaysia sekarang ni tengah promote pasal renewable energy sources kan. Kita pun nak mula ada policy yang baru. Jadi dia bagi big idea, trigonometry in optimizing renewable energy. Then dia juga bagi explanation. Explanation pasal apa? Sebegini. So kita boleh baca ada wind energy, jadi dia bagi okay goal yang keberapa. Jadi saya akan ambil topik ni dan saya akan guna untuk pelajar saya. Mungkin pada semester ini saya kata okay, how are we going to relate Trigo with sustainable development goal and to renewable energy. Dan bila ada big idea, saya nak juga essential question. Tanya kat ChatGPT, give me 5 essential questions related to this big idea. Sebab dia adalah macam kawan. Dia akan ambil balik yang kat di atas. Bila kita tekan, kita tunggulah internet kan. So kita tunggu. Dia macam slow sikit. Sekejap Tekan internet. Sekejap Okay, sekejap. Mungkin saya copy. Okay, dah ada kat sini. Tengok
Certainly, Saras, here ada 5 essential question. Big idea tu macam tema kita untuk PDP kita. So kita mestilah ada soalan-soalan penting yang kita nak tanya, essential questions. Alright? So dia bagi kat sini. How does trigonometry determine the optical angle and orientation? Dan dia bagi dengan reference. Kenapa dia bagi reference? Kan saya dah fix dekat sini, saya nak reference. Jadi kalau rakan-rakan tengok reference dia tak akan lebih daripada 2021. So these are the essential question. What role? Jadi bila kalau kita rasa sesuai kita ambil. Kalau kita rasa kita perlu ubah lagi, kita mungkin boleh ubah. So okay, kalau dah macam ni, saya nak suggest activities. Okay, kita boleh okay, kita tanya kat sini. Can you suggest 5 activities related to this essential question? Kita nak aktiviti untuk setiap essential question tu. Jadi dia akan bagi. Sebenarnya banyak sangat benda. Memang kita perlu galakkan semua orang guna. Contoh macam yang pertama ni kan, solar panel angle optimization simulation. Kalau tengok ini soalan dia dan ini aktiviti dia. Jadi kita boleh dapatkan idea macam mana nak guna. Kalau rasa tak sesuai, rasa macam complicated sangat ni. Okay. Kita boleh tambah new chat kat sini. Dah jadi satu yang baru. Contoh, katakan saya nak, okay, bahasa Melayu boleh tuliskan satu sajak tentang perpaduan negara Malaysia seperti A. Samad Said. Okay. Topik akademik. Oh, tengok ah. Nampak tak rakan kat sini? Bila saya kata tuliskan satu sajak, terus dia reply. Saya sangat memahami permintaan anda. Bahasa Melayu pun boleh. Tapi saya fokus pada respon akademik dan rujukan yang tepat berdasarkan profil anda sebagai pensyarah akademik matematik. That means dia dah fix. Perkara yang berkaitan luar daripada matematik tak boleh. Saya lebih suka memberi maklumat. Okay. Okay, tuliskan satu sajak tentang matematik seperti A. Samad Said. Kita cuba. Tengok. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni, orang boleh tulis buku dengan hanya menggunakan ChatGPT. Alright? Kita tengok ramai yang boleh. Alright, tengok kita boleh tengok balik. Matematik ilmu yang hebat. So dari sini kita boleh. Jadi bila cikgu kat sekolah nanti, bila anak murid tu kita nak pergi pertandingan ke apa ke, you can always get a lot of ideas. Kita boleh it allows for creativity. Bahasa Melayu pun boleh. Katakan saya nak translate yang ni. Translate terjemahkan kan? Terjemahkan sajak di atas dalam bahasa Inggeris. Cuba kita tekan. So dia tengah generate. So dia macam ambil masa sikit lah sebab kita ni kan. Sekejap dia nak generate. Tengok. So sebab tu saya kata kita yang tak boleh menulis pun kita mesti boleh menulis. Okay? Dia terjemahkan sajak ini dalam bentuk bahasa Inggeris. Mathematics a profound field it is. Jadi kita boleh baca lah. Like A. Samad said in words it speaks. Ada tak kat sini? Seperti A. Samad Said dalam kata-kata. So dia translate. Jadi kita boleh guna untuk banyak perkara. Okay, contoh lain. Kalau macam kat IPG ni, saya kata kat pelajar saya yang pergi praktikum. You tak boleh jadi orang yang tak kreatif. Bukan pelajar praktikum je. Kita cikgu kat sekolah pun sama. We always find it hard to think an activity, something interesting for the kids. Because kita banyak kerja. Kan saya faham cikgu kat sekolah banyak benda, kena handle student dan sebagainya. So apa yang kita boleh buat? Okay. Saya rasa macam saya nak plan PDP. I don't have time for that. What can I do? Okay. Kita boleh kata kat dia,
Saya boleh kata design a lesson plan for year 4 mathematics pupils with learning objective. Okay, saya buka di SKP saya ambil contoh di SKP, saya ada buka kat sini. Okay, katakan kita nak, contoh selalunya kita ambil fraction macam tu kan. Okay, recognize various payment instruments. So, learning objective, kita letak dalam bracket, kita tutup. Design katakan kita fix time juga. Design an hour lesson plan. Okay, kita tekan. Nampak? Dia akan terus bagi. Dengan introduction, dengan main activity, exploration, practice. Dia akan plan untuk 1 jam. Dengan reference dia sekali. So, kita boleh tengok kat sini. Jadi, kita sebenarnya, dia akan sangat-sangat memudahkan kita. You can ask anything. Tetapi bila kita tanya soalan, tapi ingatlah, dia adalah mesin, dia bukan manusia. So, dia tak boleh recognize emotion. Jadi, kalau saya tanya kat soalan kat dia, am I beautiful? Okay. Kalau kita tanya, mungkin dia kata, dia takkan jawab. Okay. Jadi, kita tengok sini ya. An hour lesson. So, lesson itu, following typical format, dia bagilah year 4 mathematics, students able to recognize. Whiteboard, dia bagi tahu apa materials yang kita nak. Dan ada introduction, ada main activities, practice dengan conclusion. So kalau kita rasa macam benda ni tak seronok ni. Okay. Give me another activities which uses digital for the same learning objective. Activities, like another activity. So dia akan generate. So sebab tu saya kata prompting itu sangat penting. Apa yang kita tanya itulah dia jawab. Jadi kalau saya nak yang sesuatu yang menggunakan digital, saya tekan kat situ guna digital. Sebab internet kan mungkin kat rumah tu laju sikit lah. Kan? Tengok. Okay Saras. Okay. Digital activities, online payment. Jadi dia akan bagi komputer atau tablet with internet access, online payment instrument. Dia akan keluar. Begin by revisiting the important. Jadi cikgu sebenarnya guru-guru atau anyone, bila kita nak buat PDP, kita boleh minta suggestion dengan dia. So dia akan bagi. So kita dah boleh gunakan masa untuk fikir pasal nak plan tu kepada untuk prepare material, prepare resources kita. Jadi tengok ada online sorting game. Okay. Kalau saya rasa macam okey lah saya nak bagi assessment, ada kat sini. Give me, kita bertanya, give me online resources I can refer for this learning objective. Yalah, kita pun nak buktikan, kita pun nak go through juga. So kita letak kat situ. So sebab tu saya kata apa yang kita tanya itu yang ChatGPT akan jawab. Tengok dia bagi kat sini. Bila tekan macam ni, kita tekanlah practical money skill. Bila saya tekan, dia akan pergi dekat practical money skills. Oh, rupanya saya accept je lah. Okay, ada kat sini. Oh, evaluate educating your children. Jadi cikgu sebenarnya tak perlu nak cari dekat Google search tu, search engine tu. So dia terus akan bagi. Ada Khan Academy, kita tekan je. Boleh guna bahasa Melayu. Okay. Ada YouTube videos, virtual tour of bank. So apa-apa jua topik yang cikgu nak, cikgu boleh guna. Okay, katakan saya rasa macam saya nak masuk pertandingan inovasi lah. Saya rasa saya nak masuk pertandingan saya. Okay. Saya nak inovasi saya. Saya tak ada idea ni. Tapi kat sekolah dah kena masuk inovasi. Nak buat macam mana ni? Okay, saya kena fikir. Saya rasa macam pelajar saya, dia tak boleh nak belajar pasal fraction. Okay, kita kata, suggest and innovative. Atau bahasa Melayu pun boleh. Kita guna bahasa Melayu sebab mungkin kita rasa bahasa Inggeris tu susah. Berikan mungkin 5 cadangan inovasi untuk mengajar. Saya bagi simple lah, cikgu nak mengajar pecahan bagi tahun 5.
dia akan keluar. Jadi sebab saya kan bagi tadi soalan yang very macam umum kan. Jadi dia bagi, okey macam ni. Betul saya kata, oh ada pengguna alat bantu visual. Menggunakan alat bantu visual. Okey, saya copy. Berikan contoh lebih spesifik untuk kaedah penggunaan alat bantu visual untuk mengajar pecahan. Dia bagi contoh. Okey, ambil contoh operasi perjumlahan. Dia bagilah spesifik. Jadi cikgu boleh guna semua ni. Mana ada soalan tadi dekat chat. Sekejap lah, saya tak nampak dekat chat tu. AI ni kena langgan ke? Okey, macam ni yang saya tengah guna ni, yang ni yang free version. Saya tak beli yang perlu bayar sebab kalau yang perlu bayar ni macam kat atas sini saya guna default. Default ni yang free saja. Sebab saya bukan nak guna macam mana? Saya rasa yang free version pun cukup. Sebab saya perlukan yang basic tu. Macam soalan ni kan saya tanya, saya perlukan jawapan untuk yang tu saja. So bila dia mencukupi untuk keperluan saya rasa okey. Sangat mudah cikgu pergi dekat chat, open chat GPT je, daftar guna email D5. Terus guna. Dan yang seronoknya benda ni adalah dia akan auto save benda ni. So contohnya cikgu sepadam okey. So saya pergi kita tekan kat sini chat GPT. Tekan keluar kan? Cikgu nampak kat sini. Dia memang auto save. Jadi maklumat kita ni tak akan hilang. So sentiasa ada. Sentiasa ada kat sini. Jadi kita boleh sentiasa refer balik. Right, when you can refer, this is very interesting. Kalau kita nak buat aktiviti untuk pelajar, mengikut keperluan masing-masing. Contoh lain selalunya kita PDP. Lepas tu apa lagi? Soalan. Okey, saya nak bagi tahu tentang soalan. Saya kata, okey, create. Sekejap saya tulis macam mana ayat dia. Okey, saya kata provide. Provide 10 multiple choices questions. Ini untuk assessment. Kita kan ada anak murid kan, kita nak type, so kita dah susah. So apa kita buat? Provide 10 multiple choice questions for the topic. Ataupun kalau tak nak topik, for learning objective. Kita pergi spesifik sebab di DSKP kita kan jelaskan. Okey, katakan saya nak ambil DSKP, saya nak ambil topik apa saya nak ambil. Saya rasa macam okey macam ni. Katakan kita pilihlah mana-mana. Sekejap, salah masuk pula. Okey. Saya copy paste lah. Sebab kita kan dah ada DSKP kita sendiri. So we don't have to do that. So saya letak. Nampak? Dia akan terus bagi untuk kita. Dan dia bagi dengan explanation. Jadi rakan-rakan boleh copy paste. So dia bagi 10 lah, minta banyak sangat lah pula kan. So dia keluar banyak. Mungkin letak 5 ke apa ke. Any topic also keluar. Cikgu letak je dia punya learning objective. So katakan kita nak esok nak bagi masuk kelas. Esok cikgu nak masuk kelas ni, cikgu nak buat assessment. Very basic assessment je. Tapi kita tak ada masa. You don't have time for that because you have so many other things to do. So what do? You go to ChatGPT, put your learning objective. Jadi benda ni sebenarnya cikgu boleh copy tau. Macam ni je. Sebab ni kan explanation cikgu dengar, dia siap bagi jawapan tau. Lepas tu, cikgu copy, kita buka je Microsoft Word. Tekan Cikgu paste. Dia akan keluar. Jadi kita cikgu boleh letak sini. Letak yang tu je. A, B, C, D. Soalan 1. So kita ubah je ni ke sini. Macam tu lah. So dia akan sebenarnya cikgu akan cepat buat. So you don't have to like cari dalam buku, card, paste semua tak perlu. So dia akan bantu. Kalau macam saya mungkin guna give me, bahasa Melayu pun boleh. Berikan satu tajuk, satu soalan karangan tentang, so skor rendah ni saya tak pasti. Kalau macam kita, satu soalan karangan tentang perpaduan. Okay.
Sorry ya cikgu, saya punya soalan tu mungkin cara bertanya tu tak begitu bagus. So okay. So tengok perpaduan negara adalah aspek penting. So dia akan bagi stimulus. Kalau cikgu rasa sesuai, cikgu guna. Kalau tak, it's okay. And then anda boleh merujuk, sila ambil perhatian bahawa inilah soalan karangan dalam konteks. Terangkan pentingnya perpaduan negara dalam mencapai kemakmuran dan kestabilan sosial. Jadi, what you ask is what it will give. So, bila kita buat soalan ni, kita dah tahu dah kita nak buat untuk apa. Okay, dah 353. Sebanyak lah pula. Okay, belum lagi pergi file GPT. Okay, ini yang chat GPT ya cikgu dah. Okay, yang ni contoh. Okay, untuk file GPT saya masuk juga. File GPT ni, kalau cikgu adalah someone yang perlu baca banyak benda. Contoh okay, kita akan pergi dekat new chat. Ini pun simple. Kita sign out. Okay, saya sign out dulu Dia rupa dia macam ni. Yang ni dia mahal sikit lah. Yang ni pricing. Tapi saya tak ambil lah. Saya ambil yang free je. Okay, yang free ni, kalau yang pro ni $18 per month. Saya rasa dalam RM4 tu dalam berapa dalam RM100 lah. Agak-agak macam RM100 macam tu. Tapi saya ambil yang free saja. Okay, saya continue. Kita daftar, kita masuk. Macam saya masuk. Saya guna yang delima. Sebab kita persyarat pun ada yang delima. Dekat sini, kalau kita tengok ada status tu, dia akan bagi tahu, oh no, this one. Sekejap nak. Saya nak tunjuk pasal profile. Bila dekat profile, nampak tak kat sini token use? Maksudnya dalam sebulan tu dia memberikan saya peluang untuk bertanya 1000 soalan je. Sebab saya free kan? Kalau yang bukan free tu yang kita berbayar tu more lah questions. Tapi setakat ini saya bertanya 1000 soalan dalam 1 bulan tu. Dan kelebihan file GPT ni, dia unlimited tau. Dia tak ada macam tempoh macam lepas sebulan kita kena beli juga. Tak ada, dia tak fix macam tu. So next renewal will be 12/10. So selepas sebulan saya akan dapat balik 1000 token saya yang ni. Jadi kita boleh follow up. So let's look at this. Apa kelebihan file GPT? Contoh macam ni Saya label dia sebagai contoh kalau macam kat IPG ni kita perlu buat interdisciplinary. Kita perlu relate ilmu satu course dengan course yang lain. Okay. Kalau macam tu saya bagi, okay, katakan maths 2. So kita add lah resources kita. Okay, apa yang saya buat, saya pergi kat desktop saya, CDL. Okay, saya ada paper, katakan contoh paper Trigo. Saya add kat sini, saya add lagi. CDL saya. Okay, saya nak appreciation of maths. Saya ada 2 course ni, jadi kita submit. Tapi yang bila free ni version dia dalam 10 GB kot. Dia boleh upload sampai 10 GB each of it. So sekarang ni dia tengah dah buat setting dia untuk paper saya ni. Sekejap nak. Okay, sekarang kita tekan ni. Bila saya tekan, MK ni sebenarnya adalah kita punya maklumat khusus iaitu syllabus kita. Untuk semester ni paper Trigo inilah syllabus dia. Paper Appreciation of Mathematics inilah syllabus dia. Jadi bila paper macam ni, apa yang berlaku, akan tengok bila kita upload PDF tu je, automatik dia akan terus baca, bagi rumusan tentang paper kita tu. Jadi tengok kat sini. So MTS ni paper dia pasal apa? Appreciation of Mathematics ni pasal apa? Dan saya nak semak. Ada tak dua-dua paper ni saya boleh buat interdisciplinary? So can you relate the contents for both papers? Cuma untuk file GPT ni dia bahasa Melayu dia kurang sikit lah. Dia macam, dia tak seperti ChatGPT. ChatGPT ni sangat detail. Tengok kawan, dia tengok yes, I can relate. So dia akan ambil masa. Tengok dia ambil masa dan dia akan bagi tahu macam mana kita boleh relate. Kalau rakan-rakan kat sekolah, kalau tak salah saya, kita ada pendidikan bertema. Team-based learning. If I'm not mistaken ada, dia guna konsep kahwin kan kat sekolah tu kan ada kan team-based learning tu kan. Boleh guna yang ni. Upload DSKP, dua DSKP bentuk PDF, topik yang mana dan minta suggestion. Yang kelebihan file GPT ni, bila kita tekan resources, tekan sini, saya tunjuk saya laju sangat lah pula. Okay, saya tekan sini dia kata okay, related, dia fokus on different aspect. So dia akan bagi tahu juga dokumen ni spesifik untuk apa, dokumen yang kedua spesifik untuk apa, dan kita boleh relate macam mana. Dan contohnya macam ni. Okay, saya nak tengok dia PDF tu page 42. So kat mana? Tengok sini.
dia akan tunjuk. Jadi sebenarnya kita boleh semak. Ni maklumat khusus. Oh, topik ni. Jadi kita ada penerangan sebelah sini. Kita juga ada maklumat. Jadi kita boleh sentiasa refer. Mungkin cikgu-cikgu ada buku yang tengah sama belajar atau tengah buat anything, you can always refer. Dan kelebihan dia kita boleh download. Kita boleh download dalam bentuk PDF. Jadi kalau kita nak buat nota, anak-anak murid kita dia boleh buat nota dan dia akan download. Ini adalah nota. So dia tak perlu nak salin. You don't have to copy back. Sebab tu saya encourage student saya akan bagi dia PDF or any article. Saya akan ambil daripada internet yang berkaitan dengan topik. Contohnya macam appreciation of mathematics. Macam mana dia nak appreciate mathematics, the beauty of mathematics. Saya nampak ada artikel journal, saya bagi kat dia, saya suruh masuk kat sini, dia akan tanya soalan. So kata, okay contoh saya bagi buku lain lah. Maths 3, okay. Contoh macam ni. Saya ambil, tentang computational thinking. Macam semester lepas saya ajar pasal computational thinking and robotics learning. So apa yang saya buat, ini adalah artikel yang saya beri pada pelajar saya. Right? ChatGPT tu saya rasa semua orang boleh guna. File GPT ni pun boleh tapi mengikut keadaan. It caters to your need. Okay, contoh ni Dia macam ambil masa sikit sebab internet kan. Okay, this document discusses the use of robotics and computation thinking in education. So, bila dia dah buat rumusan, dia juga bagi example questions. Cikgu tekan kat sini. What is the main focus of the document? So, dia akan baca. So, dia akan rumuskan PDF kamu tu. PDF tadi kan dalam 17 muka surat kan. Saya tak dapat nak baca semua. Jadi, saya tekan sources, dia akan keluar. Oh, muka surat 21. Oh, yang ni dia cuba cakap jadi saya baca. Oh, yang ni. Oh, ini maklumat dia. Jadi saya tekan, oh ini artikel dia. Artikel dia 21 muka surat. Oh, jadi apa saya tanya? Okay. Jadi saya tanya kat sini. What is the method used in this article? So, dia akan tengok. So, ChatGPT dengan file GPT bezanya adalah, okay tengok method use ada PBL. So, perbezaan dia adalah ChatGPT ni umum. You boleh tanya apa jua soalan. Tetapi untuk file GPT kita dah narrow down. Hanya berbincang tentang artikel yang kita upload itu sahaja. Alright, kita juga boleh upload dokumen. Dokumen pun boleh. Tapi kalau kita teks pun boleh. Mungkin ada teks yang kita nak buat ke apa ke, kita nak bincang tentang teks itu pun boleh. Cuma kalau YouTube dengan ni kita kena upgrade kita punya plan. Kalau file ni sebegini. Alright. So okay, contoh macam saya tengok kat sini, okay untuk maths ni dia bagi kat sini. Tadi kan kita buat interdisciplinary kan, dia pun auto save. Okay, boleh relate ni while the first document specific. Okay, the second document takes, in summary, the first document is about the content while the second it discusses broader concept. So kita tak tahu nak buat apa, kita pergi pada ChatGPT, kita kata suggest. Suggest activities for Maths Club. Ada banyak ni. Okay. Nampak tak rakan? Sebenarnya apa jua yang kita buat, kita ada maklumat yang banyak dekat file GPT. Kita dapatkan apa yang kita nak tahu, kita boleh minta suggestion dekat sini. Saya tak nampak sangat chat tu tak sempat tengok ilmu yang sangat kenapa. Ya, dia sangat interesting kan? Cikgu please lah guna. Saya harap sangat semua orang guna. Guna yang free version je dulu. Guna free version, it'll be very very interesting. So macam mana when you do all this thing in school, you are content tu sangat hebat. Jadi untuk creativity sahaja. So dia akan sangat-sangat membantu dan dia akan save. Nampak tak kat sini dia akan auto save. Saya buat banyak. Saya kata bagi satu slogan, bagi satu soal, berikanlah, bagi cakap dengan kawan kan. Berikan satu slogan
tentang hari kemerdekaan tahun katakan 2023. Dia bagi macam ni. Semua dirancang oleh Saras. Dia akan bagi macam ni. So it can be anything or tuliskan skrip drama bagi pelajar tahun 6 tentang kemerdekaan Malaysia. So it's not fixed to maths alone. It can be anything. Nampak kalau kat sini? Dia bagi skrip jawapan pula. Skrip. So dia bagi cerita. Okay, datang dengan tangan kotor. Ya, kami bekerja keras membuat. Say, you don't have to write all these dialogues. You just ask these people. Lepas tu kita according. Okay, jadi hari yang ni saya nak bagi tahu pasal file GPT. File GPT ni selalunya tentang kita upload. Sekarang pun dah pukul 4.3 kan. Saya pun tak sedar. Tapi I hope both ini akan membantu. Jadi kalau yang ada Twitter, boleh check kat Twitter. Twitter file GPT pun ada dia punya ada dia punya Twitter sendiri. Saya selalunya follow yang berkaitan dengan digital lah, sebab kita kena sentiasa tahu what's going on kan. So ada banyak tengok file GPT, dia akan sentiasa update. So please follow Twitter dia, file GPT pun ada, chat GPT pun ada. So you will get yourself updated. And then okay, so saya sambung sedikit. This is just now. So sebelum kita end our session. So tadi yang tu ialah so tetapi rakan-rakan kena ingat, ChatGPT dengan file GPT dia adalah machine. It's not human. We created ChatGPT and file GPT. God created us. So obviously the best thing would be us, the human. Sebab kita ada perasaan, kita ada emotion. Okay, so we always have to remember, we know that ChatGPT and file GPT is a game changer in education. But is this the end of thinking skill? Adakah kita sebenarnya akan berhenti berfikir? Sebab mesin itu fikir untuk kita. Adakah kita akan berhenti untuk jadi kreatif? So this is where we the teachers, we the educators, kita warga pendidik memainkan peranan yang sangat penting. Janganlah kita membenarkan dia untuk guna ChatGPT itu melampaui kemahiran yang sepatutnya dia ambil. So sebab apa? Sebab kita takut akan berlaku lack of human interaction. Oh, saya lupa nak tunjuk tadi. ChatGPT ni dia juga boleh contoh hi there. Tengok do you think I'm beautiful? I appreciate your question, but it does not seem to directly related to academic matters. Sebab saya kan dah fix tadi. Okay, do you think I'm smart? Sekejap As an AI language model, I don't have personal opinions. Nampak tak? Dia sebenarnya tak akan jawab soalan yang memerlukan kita relate dengan emotion. Dia adalah machine. So we don't want our kids, our students, dia terlibat dengan keadaan yang mana dia tak bercakap langsung atau dia berkembang sebagai manusia yang tak ada conversation, yang tak ada communication dengan orang lain. So adalah penting untuk kita dalam menggunakan ChatGPT, kita juga restrict kan, supaya dia tidaklah terlalu adalah ethical parts dia. So this might restrict the learning process. Jadi it could be challenging, especially untuk generasi sekarang ni yang dengan handphone, dengan internet, mereka agak leka. Jadi limited information obviously, sebab ChatGPT ni sampai 2021 je. Jadi yang latest 2022 ni kita masih perlu cari. And it might not be able to give a thorough understanding of a subject or have access to the most recent facts. And we also scared that there might be no room for creativity. Di mana students, sebab kan maklumat tu semua kat hujung jari kan, lepas tu dia tak mau fikir dah. So bila kita sebagai warga pendidik, bila kita membuat apa jua assessment atau activities, kita mesti bagi ruang, create opportunities untuk dia berfikir di luar daripada AI tool semua ini.
Okay, so in conclusion, dah agak lama juga, dah almost 4:10. In conclusion, yang ini adalah satu recommendation on the ethics of artificial intelligence. Rakan-rakan boleh download daripada UNESCO. Memang dia ada keluarkan satu panduan tentang etika untuk menggunakan AI dalam secara umumnya. Dia dalam ethics ni secara umum, tapi kita dalam pendidikan ini adalah amat penting untuk mempunyai etika seperti kita sendiri. So let's use these two apps and develop ourselves as a very innovative teacher, creative teacher, but at the same time maintain the ethics of using it supaya kita tak misuse that untuk kemudaratan. We don't misuse that. Alright, itu sahaja. Terima kasih. Saya kena stop sharing lah kan. Itu sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Saraswati di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan saya harap semua boleh ambil sharing ini dengan baiklah dan tidak menyalahgunakan apa yang telah diberikan oleh Puan Saraswati. Jadi akhir kata, insyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya harap daripada sharing ini kita akan dapat melahirkan anak murid dan masyarakat. Kejap ada orang ni yang cikgu minta maaf Taki sekejap lah. Yang Taki dia sekejap. Nick Lala dari IKN, dia ada tanya soalan dalam group. Dalam ChatGPT ni memang kena setting spesifik subjek akademik ke? Tak ada cik. I'm not so sure you ni lelaki ke perempuan saya tak pasti tapi you don't have to. Macam saya spesifik. Sebab saya nak limitkan saya punya according to my job kan. Tapi kalau cikgu tak nak spesifik kepada subjek, secara umum pun boleh. Umum lagi menarik. Sebab saya pernah suruh dia tulis sajak kan. Sajak yang macam Shakespeare. Dari Shakespeare ada. Lepas tu sebelum ni saya pernah minta dia bagi sajak seperti someone. Suruh buat penulisan artikel. Saya minta anak saya kata tuliskan satu karangan. Saya berikan saya satu karangan tentang gotong royong sesuai dengan pelajar berusia 7 tahun atau 11 tahun. Jadi ChatGPT tu dia akan terus bagi jawapan tu sesuai dengan umur pelajar tu. Dia takkan high level. Kalau cikgu-cikgu nak level darjah 1, suggest an activity, berikan satu aktiviti yang sesuai dengan anak murid berusia 7 tahun. Boleh spesifik. Jadi dia akan bagi. Sebab tu saya kata prompting ni sangat penting. Apa yang kita tanya, itulah dia akan jawab. Be very specific. Jadi I really hope that all of you will please use that. Dah ada free ni, kita cubalah guna. Alright? Ada lagi soalan ke? Ada sesiapa nak tanya lagi? Thank you. Saya harap, yelah saya explain detail kan. Cikgu kan memang akan sentiasa macam tu. Saya harap apa yang saya boleh ni sangat-sangat membantu anda. Alright, itu saja. Okay, thank you Taki. Boleh teruskan. Taki Din. Okay, terima kasih. Sorry. Jadi, sebelum saya menutup, semua boleh isilah pautan kehadiran di ruang komen. Okay, baik. Jadi kalau semua dah siap isi, jadi saya harap semua dalam keadaan yang baik saja dan selamat menyambut Hari Malaysia pada esok hari. Dan kita berjumpa lagi dalam Connecting Dots Learning untuk siri yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang.